Apabila orang Turki marah orang Arab tidak sokong orang Turki dalam Perang Dunia Pertama, menyebabkan orang Arab berpaling tadah, menentang kezaliman Turki, bergabung dengan orang-orang yang bukan Islam untuk menjatuhkan Utsmaniyah. Berlakunya perjanjian Hussein McMahon apabila orang Arab dipimpin oleh Sharif Hussein. Sharif Hussein ialah Raja Mekah. Orang tua dua kali Raja Mekah. Dengar Mekah ni sejuk hati. Tak tahu siapa dia yang merintah Mekah masa itu. Sharif Hussein adalah pemerintah Hijaz. Dulu tak ada peta Arab Saudi. Dulu ia Hijaz, Najd. Hijaz, Najd dan lain-lain. Najd dikuasai oleh Ibn Rashid. Ibn Rashid menguasai Najd. Lalu berlaku pertemuan akidah antara Salaf dan Khalaf. Lahirnya gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi untuk menentang gerakan Khalaf. Di atas nama balik pada Salaf. Menentang khurafat dan bid'ah. Betul ada khurafat dan bid'ah. Tak nafi orang puja kubur itu ada. Sembah kubur ada. Sudu ini dijadikan alasan untuk berlawan sama Islam. Maka Ibn Saud mengadakan perjanjian dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang menyebarkan ajaran dia, kalau berjaya menegakkan kerajaan, dia akan melindungi mazhab Wahabi ini untuk sebar fahaman dia. Akhirnya berjaya menjatuhkan Ibn Rashid di bawah Utsmaniyah, menguasai Riyadh. Setelah mendapat kuasa di Riyadh, menyebarkan pengaruhnya, di masa itu Lawrence, seorang ejen British, menghubungi Malik Abdul Aziz. Dalam masa yang sama, Sharif Hussein, di mana Ibn Saud juga marah ke Turki. Ibn Rashid ada wakil Turki. Sharif Hussein juga marah ke Turki melalui duta British di Mesir, mengadakan hubungan dengan anak Sharif Hussein, untuk membantu Sharif Hussein menentang Utsmaniyah, dengan janji kalau jatuh Utsmaniyah, Sharif Hussein jadi khalifah. Suka sangat jadi khalifah. Ditipu oleh orang putih. Maka Sharif Hussein mengadakan perjanjian dengan menyurat dengan McMahon, dikenal dengan Hussein McMahon, menjanjikan bantuan barat untuk menjatuhkan Utsmaniyah di atas nama semangat kebangsaan orang Arab menentang Turki dalam Perang Dunia yang Pertama, bermula tahun 1916. Selama senyap-senyap. Dalam masa yang sama, negara-negara barat mengadakan perjanjian Lausanne. Lausanne ialah janji untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Sebelum perjanjian Balfour di antara Lord Balfour, Menteri Luar British, dengan Theodor Herzl, pemimpin Zionis Yahudi, menjanjikan sekiranya berjaya menjatuhkan Utsmaniyah, maka British akan beri Palestin kepada orang Yahudi. Perjanjian Balfour, perjanjian Lausanne. Dalam masa yang sama, British, Perancis dan Rusia mengadakan perjanjian Sykes-Picot, menjanjikan untuk membahagi-bahagikan wilayah Utsmaniyah dengan kuasa-kuasa penjajah. Berakhir dengan jatuhnya kerajaan Utsmaniyah dengan tangan orang Islam sendiri. Betul zalim, betul salah, tak dinafi, tetapi mendapat bantuan musuh untuk menjatuh sama-sama kita lawan zalim. Betul, suka sangat boleh senjata, boleh senapang untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim. Yang beri senjata ialah musuh syaitan. Dan sebab itu Nabi suruh kita sabar. Kalau berlaku kezaliman di kalangan sama-sama umat Islam, kena sabar. Tidak sabar, boleh senapang suka sangat, maka berperanglah antara Arab dengan Utsmaniyah. Setelah jatuhnya Utsmaniyah, dibuat perjanjian Sykes-Picot
Saya Biko perjanjian untuk membagikan wilayah Islam. Ini perjanjian yang sulit antara British, Perancis dan Rusia. Orang Arab tak tahu ni. British menjanjikan kalau menang jatuh Uthmaniyah, nak latih anak Syarif Hussein jadi Raja Syria, Raja Iraq. Abdullah jadi Raja Iraq, Syarif Faisal jadi Raja Syria. Bila jatuh Uthmaniyah, tiba-tiba Perancis kata kerana Syria Lebanon di bawah bahagian Perancis. Pasti kata aku tak janji. Maka tak boleh nak lantik Faisal jadi raja di Syria, lalu British lantik Faisal jadi raja Iraq. Raja Abdullah nak letak mana pula? Dia buat negeri baru Jordan. Dia belah sebahagian Palestin hak pada pasir daripada Jordan, Palestin hak pada pasir, ambil Syria sedikit, Saudi sedikit, beri buat negara Jordan. Latih Abdullah jadi raja, Faisal jadi raja di Iraq. Disambut oleh orang Iraq, British hantar kapal perang. Suka sangat jadi raja. Jadi raja lah. Lepas tu Ibn Saud yang menguasai Riyadh, nak menguasai Mekah. Kerana tak boleh sebar. Ada orang Wahbi kalau Mekah tak dikuasai. Maka berlaku peperangan antara Syarif Hussein dengan Ibn Saud. Syarif Hussein minta bantuan British nak lawan Ibn Saud. British kata aku tak janji nak tolong berlawan dengan Ibn Saud. Janji nak lawan ke Turki je. Akhirnya Mekah ditakluk oleh Ibn Saud, menubuhkan negara Arab Saudi yang ada pada hari ini. Syarif Hussein dijanjikan khalifah, mengajuk kerana janji nak jadi khalifah, tak jadi khalifah. Mengajuk. Orang putih molek dia mengajuk, senang. Ini Palestin mendapat habuan British. Maka British menjanjikan pelaksanaan perjanjian Balfour dengan terus pegang Palestin di bawah jajahan dia, tak beri merdeka. Di masa itulah mereka memasukkan orang Yahudi sedikit, akhirnya jumlah yang besar. Tahun 1948 mana-mana bumi yang dibeli oleh orang Yahudi sudah luas di Palestin, diisyarkan negara Israel. Maka Arab pun kenyeh, kecewa. Masa tu berperanglah dengan Yahudi, perang 48. Perang dengan senjata buruk. Senjata perang dunia yang pertama. Lawan Yahudi yang ada senjata moden. Maka senjata buruk meletup bunuh sendiri. Tembok lama-lama meletup. Banyak tentera Arab mati dengan senjata buruk ini. Maka negeri Israel berkembang sehingga hari ini Baitul Maqdis ditakluk oleh Yahudi. Oleh kerana impian dia nak dirikan negara Israel besar, Empire Sulaiman alaihi salam yang diimpikan. Mereka sudah membuat peta negara Yahudi dari Sungai Nil hingga Sungai Perak. Ini wilayah dia, termasuk Madinah. Kerana Madinah termasuk orang Yahudi duduk sebelum Nabi berhijrah lagi. Masuk dalam peta dia. Dia akan mengembangkan negara dia bila dia ada kuasa besar. Sekarang dia sedang mengatur supaya orang Islam lawan semua Islam balik. Peperangan di Syria, peperangan di Yaman, peperangan di antara Arab dengan Iran, di atas nama Sunni dan Syiah, atas nama Arab dan Kurdis, akan dicetuskan. Tujuannya ialah untuk melumpuhkan kekuatan umat yang berakhir dengan Yahudi akan menjadi kuasa besar. Ini kena baca ni. Kena baca, kena reti benda-benda macam ni. Maaf ustaz-ustaz kita baca fiqh, baca sirah Nabawiyah, tak baca sejarah macam ni. Ini tak dinafikan ada silap dalam mazhab-mazhab. Syiah ada silap, ada salah pun. Sunni ada juga silap. Ayat P itu Sunni tu. Ayat P itu Sunni. Dalam Syiah pun ada juga. Semua ada belaka.
Tetapi perlu rujuk pada ulama-ulama yang muktabar dalam semua mazhab. Kebanyakan orang Islam tak tahu hal ni termasuklah. Bukan saya nak tunjuk pada. Ustaz-ustaz ni kena baca. Kena baca sejarah-sejarah yang macam ni. Kalau tak baca, kita tak sedar. Menghancurkan diri sendiri. Diri sendiri dihancurkan. Untuk miruang. Tapi akan berlaku akhir zaman. Akhir zaman, orang Yahudi berkumpul ramai-ramai. Balik ke Palestin, tegakkan negara dia. Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Mereka balik ke situ, tujuannya ialah untuk dikuburkan di situ. Bukan untuk hidup selama-lama. Balah mereka bunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Akan berlaku perangan penentu antara orang Islam dan orang Yahudi. Nabi sebut, hatta yuqazil muslimun al-yahud, hingga orang Islam bunuh Yahudi, semua Arab. Hadis ini menyebut orang Islam mengalahkan Yahudi. Tak sebut Arab, Melayu, Pakistan, tak sebut. Orang Islam. Hanya mereka yang balik pada Islam sahaja boleh mengalahkan Yahudi. Akan tiba masanya. Akan balik pada Islam. Orang Islam kuat semula mengalahkan Yahudi Palestin. Di sana ada mazhab Yahudi, mazhab Ortodok, mazhab Naturi kata, nama mazhab. Dia percaya bahawa Yahudi akan mampu di situ. Mazhab ini. Mazhab ini menentang penubuhan negara Israel. Pengikut dia tak ramai. Di Amerika ada, di Eropah ada pengikut dia. Tapi tak ramai. Mazhab ini menentang usaha menubuhkan negara Israel, kerana mereka tahu tubuh negara Israel ini adalah gali kubur. Gali kubur. Mereka baca hadis ni, mereka baca isyarat ini, tapi banyak orang Islam tak cara, termasuk orang Arab sendiri duk bangga dengan Arab dia, tak balik pada Islam. Ini jadi masalah. Nabi akan tiba masanya sehingga orang Islam berperang dengan Yahudi. Yahudi bersembunyi di sebalik pokok dan batu. Pokok dan batu beritahu, ini Yahudi di belakang aku. Kecuali pokok Raqaq. Raqaq ni lebih kurang pokok eru, pokok Christmas. Daun dia tajam. Memang hari orang Yahudi buat piasan keliling rumah dia. Betul sebagaimana Nabi sebut ini. Orang Yahudi di Israel, dia ambil pokok ni buat piasan keliling rumah. Dia pun tahu pokok ni tempat berlindung, azimat pada dia. Tapi Allah Ta'ala sudah menjanjikan di akhir zaman mereka akan dihapuskan di situ, kecuali yang beriman di kalangan orang Yahudi. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tahun bila, tahun berapa, dalam ilmu Allah Ta'ala. Dalam sudut tak tahun lah. Ini kerja Tuhan, bukan kerja kita. Setengah orang tu duduk ramah tahun ni, tahun ni, tahun ni. Buat kerja tau. Patutnya buat kerja Islam. Kerja menegakkan Islam. Kembali pada Islam. Akan tiba masanya Islam akan naik. Jangan bimbang.